Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Hari ini kita berjumpa lagi dalam subjek sejarah. Kita sambung bagi minggu ketiga, iaitu perubahan pada institusi peraja. Kita melihat daripada awal, iaitu beberapa perubahan yang berlaku sehinggalah kita mencapai kemerdekaan. Bermula daripada zaman Kerajaan Melayu awal yang awak telah pelajari pada tahun 4, iaitu zaman Kesultanan Melayu Melaka, diikuti oleh zaman penjajahan British, pendudukan Jepun dan juga zaman kita selepas ataupun ketika selepas kita mencapai kemerdekaan. Bermula daripada zaman Kerajaan Melayu awal, raja atau sultan ni mempunyai kuasa mutlak. Kuasa mutlak iaitu kuasa yang penuh dalam semua perkara, dalam pentadbiran, meliputi pentadbiran kerajaan, perundangan, kehakiman, hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Kenapa masa tu kerajaan sultan ataupun raja ni mempunyai hubungan diplomatik? Macam yang kita belajar dalam tahun 4, Melaka adalah sebuah kerajaan yang sangat besar, empire yang sangat luas, hubungan perdagangan seluruh dunia. So di situ dia mempunyai hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Okey, ketika itu sultan ataupun raja dibantu oleh para pembesar mentadbir kerajaan. Seterusnya kita lihat ketika tanah Melayu dijajah oleh British. Ketika tanah Melayu dijajah oleh British, sultan atau raja ni masih dikekalkan mempunyai 2 kuasa mutlak. Bukan 5 macam sebelum ni atau semua penuh, tapi tinggal 2 sahaja dan masih kekal sebagai ketua negeri. Apa kuasa yang sultan ataupun raja kita punyai kuasa tadi? Dia mempunyai kuasa dalam bidang agama Islam dan juga ada istiadat orang Melayu. Ketika penjajahan British, kita punya sultan atau raja tadi berkuasa hanya dalam negeri masing-masing, dalam 2 perkara yang cikgu sebut tadi. Okey, kerajaan dan sultan kita juga dinasihat, terpaksa menerima penasihat daripada British yang dilantik oleh British untuk mengurus pentadbiran negara. Kita akan lihat apa beza mengurus dan juga membantu. Tadi kita nampak ya, pembesar tadi membantu sultan, tapi dalam kes yang kedua atau ketika negara kita dijajah oleh British, penasihat ini mengurus. Bila kita lihat perkataan mengurus tu, kita tahu bahawa sultan ni dah tak ada kuasa macam sebelum ni. Dia punya 2 saja dalam bidang apa yang cikgu cakap tadi, agama Islam dan juga adat istiadat orang Melayu. Seterusnya kita lihat pula ketika tanah Melayu ataupun negara kita dalam era pendudukan Jepun. Di sini awak akan tanya cikgu, kenapa British dikatakan penjajahan, Jepun dikatakan pendudukan? Okey, jom kita lihat. Bila Jepun dapat menakluk atau berkuasa kepada tanah Melayu, iaitu daripada tangan siapa? Daripada tangan British pada tahun 1941. Bulan Disember, Jepun datang daripada negara Jepun tadi. Mereka pergi ke Thailand, masuk ke negara kita naik basikal saja. Awak boleh nampak dalam muka surat 9. Okey, awak nampak tentera Jepun memasuki Kota Baru, Kelantan pada tahun 1941 dengan menaiki basikal. Okey, gambar ni real, bukannya gambar yang dicipta ataupun tangkap gambar. Gambar ni kita dapat daripada Akhir Negara dan daripada buku-buku sejarah lain juga banyak. Okey, masa ni juga kita boleh lihat institusi raja kita masih sama seperti zaman British, mempunyai 2 kuasa sahaja, masih kekal sebagai ketua negeri. Itu dalam bidang apa tadi? Sama seperti British, bermaksud awak dah jelas, awak faham dalam agama Islam dan juga dalam hal ehwal adat istiadat Melayu. Okey, seterusnya macam yang cikgu beritahu tadi, zaman Jepun, pendudukan Jepun, UMNO Jepun mengurus pentadbiran di negeri-negeri Melayu. Jepun diurus oleh
akan penuh. British dinasihati oleh penasihati British dalam mengurus pentadbiran. Okey. Setelah negara kita mencapai kemerdekaan, sistem raja perlembagaan telah diperkenalkan. Okey. Bila iaitu setelah kita mencapai kemerdekaan. Sebab kita mencapai kemerdekaan, kuasa raja atau sultan tertakluk di bawah perlembagaan negeri. Okey, yang dibantu oleh Menteri Besar. Bagi negara pula, pentadbiran negara berada di bawah kuasa Perdana Menteri. Okey, sebenarnya institusi yang di-Tuan Agong ini diperkenalkan selepas kita merdeka. Jadi sebelum ni kita ada belajar tentang negeri-negeri yang mempunyai raja atau sultan. Di negara kita mempunyai 9 orang sultan atau raja yang berpeluang untuk menjadi agung melalui secara bergiliran yang kita telah pelajari daripada muka surat sebelum ni. Seterusnya, jom kita lihat dalam dunia ni sebenarnya bukan negara kita sahaja yang mempunyai raja ataupun sultan. Sebenarnya 43 buah negara di dunia juga mengamalkan institusi beraja. Dalam muka surat 10, jom kita lihat muka surat 10 dan muka surat 11. Bermula daripada negara kita, ini adalah peta dunia. Okey, bermula daripada negara kita iaitu Malaysia, kita ada yang di-Tuan Agong. Seterusnya Thailand yang betul-betul berjiran dengan negara kita. Kita ada UK, Maghribi dan juga Denmark. Ini ada 5 contoh. Sebenarnya kita ada 43 negara. Kita boleh lihat yang berhampiran dengan negara kita yang lain seperti Brunei, Jepun, England pun ada institusi beraja. Cuma corak raja dia tu adalah mungkin berbeza dengan negara kita. Sebab apa cikgu cakap macam tu? Sebab Brunei, sultan dia masih mempunyai kuasa mutlak. Tak sama dengan negara kita. Negara kita tadi apa cikgu cakap? Sistem perlembagaan. Seterusnya, cikgu nak kita imbas kembali. Kita tengok kembali apa yang telah kita pelajari sebelum ni. Dalam bab 1, kita belajar yang pertama, kita belajar tentang raja berdaulat tunggak kerajaan. Macam cikgu beritahu sebelum ni dalam minggu pertama, bila ada kerajaan, mesti ada rakyat. Ada rakyat, biasanya mesti ada kerajaan. Dia ada satu kuasa yang akan mentadbir kita. Ada satu kuasa yang mengawal kita. Okey, iaitu kerajaan yang sah. Dalam kerajaan tadi mesti ada satu tunggak yang kita panggil sebagai raja atau sultan. Bila ada raja, ada sultan, dah tentu ada rakyat. Cikgu dah cakap banyak kali. Ada sultan, ada raja, ada rakyat, ada negara. Okey. Sebagai rakyat, kita mesti mentaati, wajib mentaati raja kita dan kita kena hormat raja kita. Benda ni berlaku bila? Murid-murid, kita imbas kembali. Awak ingat tak yang cikgu cerita, yang cikgu jelaskan tentang wadat antara Seri Tribuana yang mewakili raja dengan Demang Lebar Daun yang mewakili rakyat. Di sinilah asas terbentuknya sikap taat setia kita sebagai rakyat kepada raja dan sultan. Bila ada taat dan setia, dah tentu sultan tadi atau raja tadi mempunyai satu kuasa yang kita panggil sebagai kuasa daulat. Daulat ini adalah lambang. Sebenarnya dia lambang kekuasaan yang tertinggi bagi seorang raja ataupun sultan tadi. Sebagai rakyat, kita mesti taat. Kalau kita ingkar, okey, awak mesti kata, cikgu, kalau kita ingkar apa terjadi? Kalau kita ingkar tu yang kita kenali sebagai derhaka. Masih banyak kali awak tengok dekat TV atau kat mana-mana awak biasa dengar perkataan derhaka kan. Derhaka ni bermaksud kalau kita tak taat, kita ingkar kepada titah atau arahan daripada raja ataupun sultan. Seterusnya, selepas kita lihat 3 perkara tadi, kita lihat perubahan-perubahan yang berlaku. 3 perkara yang di atas tadi adalah ketika zaman Kesultanan Melayu awal. Walau bagaimanapun, sehingga kini kita mesti taat dan setia kepada raja dan sultan. Ini kekal sebab kita masih mengekalkan sistem beraja. Cuma bezanya sebelum merdeka dan selepas merdeka. Sebelum merdeka kuasa mutlak penuh. Selepas merdeka pula kita adalah sistem berperlembagaan.
Okey, ini kita lihat dan jelas. Seterusnya kita lihat tadi tentang institusi raja di dunia. Macam cikgu cakap tadi, baru sebentar cikgu cakap tadi, 43 negara di dunia yang masih ada Sultan Agung. Kalau di negara England dipanggil King, kalau di Brunei dipanggil Sultan, kalau di negara kita, kita ada raja, kita ada agung, kita ada sultan. Okey, seterusnya sebelum cikgu mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, cikgu nak awak buat sedikit latihan. Tak banyak ya, murid-murid, semua murid kelas Matahari dan juga murid kelas Melati hanya buat A sahaja. Iaitu awak jawab betul dan salah. Bagi murid-murid kelas lain, Anggrek dan juga Teratai, cikgu nak awak buat semua. Daripada muka surat 14 ni, awak buat A dengan B. Okey, semoga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.